Maknya ni yang jaga saya punya aurat dan jaga waktu solat saya, jaga tertib saya. Pasal dia bila baju jarang sikit, dia tanya ada tak seluar kat dalam. Macam ada, jangan takut. Macam ni tangan ni nampak lah. Kasih dia pakai hand sock. Kenapa tak ada hand sock? Dia yang diorang yang lebih jaga aurat saya daripada yang perempuan-perempuan. Ya. Kita bersama dengan siapa tahu, tadi saya dah sebutkan, ni Diana Amir, kemudian ni sahabat baiknya Elfaiza Ul Haq. Elfaiza Ul Haq. Itu memang nama betul? Ya. Masya Allah. Elfaiza Ul Haq. Memang dalam IC pun macam tu? Tapi Singapura kan? Singapura saya. Okey. Jadi kalau datang Malaysia kan berlakonnya di Malaysia. Jadi memang guna pasport lah. Alah. Kena pasport. Betul lah kan? Guna pasport lah. Sebab Dia ada kena visa tak? Tak ada kelas. Kalau berlakon untuk long term tu memang sepatutnya ada work permit dengan working visa lah. Tapi kat Malaysia kan peluang masuk mudah. Macam tu. Okey. Siapa yang kenal Elfa? Siapa yang kenal Elfa? Mari kita tengok komen di telefon. Elfa last berlakon? Allahu Akbar. Entah Cerita apa? Wallahu alam. Kalau kat Malaysia tu rasanya keluarga karaoke time tu belum pakai tudung lagi. 2015 kot. Oh, dah lama dah Elfa berhenti berlakon? Macam tu lah. 2015? Sambung di Singapura sebenarnya. 2015 tu sambung di Singapura. Lepas tu dah pada tahun yang sama tu pakai tudung. Daripada pakai tudung tu terus slow down. Dia bukan niat nak slow down sebenarnya, tapi macam Allah memang slow downkan untuk kita. Ya, betul. Bila kita dah mula mentaati perintah Allah, jadi Allah melorongkan jalan-jalan. Masya Allah. Okey, Elfa. Elfa berlakon daripada umur berapa? Berlakon, kalau tak silap, umur 21, tapi masuk industri perfilman, TV, hosting nyanyian umur 18 tahun. Di Malaysia? 18. Oh, di Singapura. Singapura dulu. Kalau di Malaysia saya tahun 27 tahun ke? 27 ke tak silap. 2012. First umur 27. 2012. Tahun 27. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian. Ada satu, kamu ingat, kenal Elfa? Oh, kenal. Masya Allah, Ustazah pun bila semalam masa jumpa macam lepas tu Ustazah minta buka, pernah tengok. Tapi ada drama ataupun filem yang glamour yang menaikkan nama Elfa. Adam Hawa 2012. Adam Hawa. Elfa sebagai kawan baik Nadia Nisa, kawan baik Hawa. kawan baik. Watak yang baik lah. Dia tak berapa nak jahat lah. Tak berapa baik, tak berapa jahat. Tapi dia memang wataknya adalah untuk pemanas macam tu. Sikit je. Di mana ada konflik sikit dengan kawan baik, tapi dia bukan jenis antagonis lah. Tak, dia tak. Dia kawan baik. Okey, subhanallah. Masya Allah, bayangkan ya. Seorang dulu ni. Ini pun dulu. Boleh. Ini pun dulu. Masya Allah, lupa dah. Lupakan yang selama ni. Diana Amir ni. Tapi dulu tak, Ustazah memang betul-betul lupa. Masuk industri lakonan, memang free hair ke masa tu dah pakai, memang dah pakai tudung? Memang bermula. Itulah sebenarnya. Sebab Alhamdulillah ramainya pelakon kita. Bagus tak ingat kan? Tak, ingat-ingat. Sebab ada kan pelakon kita masuk memang dah pakai tudung. Betul. So, hampir. Baguslah, itu yang saya nak, Ustazah. Sebenarnya saya doa tu, Ustazah. Supaya orang lupa semua. Betul. Macam mana dia nak ambil lama, semua orang lupa. Amin. InsyaAllah. Di Madinah ni, Ustazah. InsyaAllah. Amin. Allah hilangkan ingatan. Allah lupakan. Jadi sebenarnya Ustazah sendiri pun macam Diana Amir dulu dah pakai tudung rasa. Cuma sekarang subhanallah dia makin baik. Terbaik, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, ini berlakon kat mana?
Ni adik nombor berapa Diana Amir? Nombor 7. Adik nombor 7. Oh, berapa orang adik-beradik? 7. Meh, cepat. Ni, turunkan. Apa saya macam okey juga. Ya. Okey. Okey. Oh, ramainya adik-beradik awak. Betul, alhamdulillah rezeki. 11. Seorang mak. Dua mak, Dua mak. dua ayah lah. Tapi yang betul-betul sama mak sama ayah 7 orang. Ni 7 yang last orang. lah. Ni yang Memang ada bongsu. baby. Memang walaupun dah tua baby. Baby dah kahwin? Dah nikah? InsyaAllah bulan 3 tahun depan. Ya Allah, amin. Ya Allah, permudahkanlah pernikahan baby. Pusingkan pada baby. Masya Allah. Ini adik bongsu Diana Amir. Moga bahagia, sakinah, mawadah, warahmah dipermudahkan. Dan kita doakan juga buat Eva. InsyaAllah tahun depan juga Eva akan mendirikan rumah tangga. Ya Allah, Eva pula adik. Eva. Pusing pada Eva. InsyaAllah kita doakan adinda Eva kita menjadi seorang isteri yang salihah. Allah kurniakan suami yang saleh, sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Allah Akbar. Janggal pula kan, saya seorang tak pakai niqab ni. Kamu pakai niqab pun? Tak, banyak belajar. Maksudnya pakai kat sini. Eva pun katanya nak mula belajar juga. Dan kita tahu Diana memang Diana dah istiqamah lama juga ni. Amin. Dah berapa tahun dah? Saya tak ingat. Tak sampai setahun dah. Tak sampai setahun. Tapi surprise-nya Diana memilih sebab kali pertama saya jumpa masa tu dalam majlis ni. Maksudnya Diana terus pakai niqab yang tutup. Faham tak? Tutup penuh. Sebab faham, nampak mata saja, tutup penuh. Jadi dia Masya Allah, macam itulah. Masya Allah, subhanallah. Sebab macam masa nak pakai niqab tu, of course kita mencari jugalah ilmunya kan. Jadi kita, apa yang kita rasa yang macam mana kita punya idola buat tu, kita cuba buat macam tu lah. InsyaAllah. Betul. Sebab ada yang pakai niqab tapi tak tertutup. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini kan, sebahagiannya dia menjadi adat. Niqab tu jadi adat. Kita boleh tengok orang Arab, dia pakai niqab tapi bahagian badannya terdedah. Maksudnya tudungnya tu kecil, contohnya kadang nampak bahagian belakang, sebab ia menjadi adat. Sedangkan niqab ni adalah satu pakaian ibadah lah. Satu pakaian yang sebenarnya menambah lagi kesempurnaan menutup tu. Namun dari satu sudut, kita bukanlah mengatakan bahawasanya, contohlah macam orang tanya Ustazah Han, Ustaz Mat bila nak berhijrah? Faham tak? Soalannya, selagi tak pakai niqab tu belum berhijrah. Sedangkan kita tahu di sana ada perbezaan pendapat. Yang berpegang kepada niqab itu tidak wajib, dan ada yang mengatakan niqab itu wajib. Jadi dan para alim ulama pun tetap membincangkan dalam bab khilaf. Jadi bila khilaf, kita menghormati sahaja. Kita hormat. Jadi subhanallah, bukanlah kita katakan sebab ada orang dia jadi rendah diri tau. Dia rasa macam bila dia tak pakai niqab, dia rasa tak sempurna. Dia kata bila Ustazah nak sempurna tutup aurat, ada yang tanya soalan macam tu. Sedangkan pendapat yang lebih masyhur itu adalah wajah wanita itu tidak aurat, tapi memang ada pendapat mengatakan wajah wanita itu aurat. Jadi sama-samalah antara kalau kita tengok faktor dakwah sekali, faktor dakwah di Malaysia lah. Boleh jadi kalau wanita yang berniqab belum lagi diterima secara baik dalam bab dakwah. Dia ada kelompok-kelompok dia. Dia masih lagi dalam kelompok yang tertutup. Jadi boleh jadi insya-Allah nanti Ustazah Diana Amir, Ustazah Elfa boleh meneruskan dakwah. Ada orang kan dirasa ada gap sikit. Maksud kalau orang yang baru nak berubah, mungkin dia lalui Ustazah dulu, lepas tu dia nak up lagi, dia pergi ke grup. Subhanallah. Tak maksudnya sebab kalau nak orang yang nak baru nak berhijrah, dia kena step by step kan. Tapi kalau dia terus baru nak hijrah, lepas tu bertemu dengan grup yang berpegang pada wajib pakai ni, jadi berat lah. So step by step macam tu lah. Masya Allah. Okay Diana, Diana boleh share apa-apa saja
mungkin tentang Raudah. Diana dah masuk Raudah? Alhamdulillah. Ataupun apa sahaja yang Diana dapat di sini, ataupun tentang hijrah Diana. Diana dah hijrah berapa tahun? 5 tahun, 6 tahun lama dah kan? 2000 berapa? 2000. You awal lagi daripada I kalau 2011. Oh, dah lama sangat. tak, Bukan. Mila 2011. Akhir tahun 2011 macam tu. Lepas baby SPM. Dia lagi ingat dia masa. Okey, okey. Dah tua. Diana, okey, Mel nak bagi tahu ya, saya umur 39. Sebab ini tahun terakhir guna huruf 3. Tahun depan dah 40. Tapi bulan 9. Jadi awal tahun tu boleh lagi lah. Kita buat 9. 22? 21. Beza 1 tahun. Saya nak juga 22. Sama juga lah. 22 boleh lah walaupun bulan 6. Masya Allah. Oh, kita selang 1 hari. Tapi kita selang 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 85. 37. Ya, 37. Dan ini 36. Saya 39. Saya 27. 27 paling baby. Saya paling muda, okey? Saya paling muda. Okey. Diana anak ke? Keempat. Diana anak 3 keempat. abang. Okey. Masa Diana masuk berlakon tu, kan? Masa kita sebut apa ya, zaman jahiliah. Betul. Betul. Okey. Masa tu dapat tentangan keluarga tak? Dapat. Masya Allah dapat. Ya. Memang ayah saya tak bagi. Maksudnya background keluarga sebenarnya kuat dari sudut Betul. agama. Betul. Dia terkejut lah anak dia. Betul, sebab masa sebenarnya saya membesar kat Johor Ustazah. Jadi Johor ni pun ada sekolah agama. Lepas tu ayah saya pun Alhamdulillah, yelah mereka pun macam tak adalah, bukanlah macam ustazah, tapi inilah memahami agama lah. Lepas tu bila kita nak start berlakon tu, ayah tak sukalah, sebab dia tahu kan berlakon ni tak boleh nak tutup aurat, nak kena bergaul dan sebagainya. Ya, masa tu kan memang industri memang belum terima yang pakai tutup aurat. Tak boleh. So ayah saya macam maksud Diana masa sebelum tu masa sekolah pakai tudung. On off. Okey. Itu pun tanpa pengetahuan lah. Okey. Perangainya. Okay, tak apa. Itu cerita lama. Buka pekung ni. Tak. Dia sebenarnya tahu tak Diana? Bukan buka pekung. Diana sedang bercerita. Tahu tak TikTok ni ramai orang muda. Ramai orang muda yang sekarang ni sedang mencari-cari. Dia orang kenal Diana Amir macam ni. Dia orang tak tahu Diana Amir pernah menghadapi konflik zaman remaja yang sangat dahsyat. Jadi bagi dia orang, kalau Ustazah nak cerita Ustazah memang daripada dulu memang keluarga macam ni, pakaian macam ni. Jadi dia orang kata Ustazah bukan tak pernah ni. Tapi bila Diana cerita, dia orang kan mungkin rasa, oh Diana lebih kurang dengan aku dulu. Oh on off, pandai belakang tak pakai tudung apa semua. Tapi bila sekarang Diana berpenampilan begini menjadi inspirasi. InsyaAllah, amin. Subhanallah. Okey. Jadi lepas tu kan keluarga tak ada siapa berlakon? Tak ada. Bakat berlakon tu? Saya sebab saya daripada sekolah rendah lagi, saya memang dah masuk benda-benda seni lah, menyanyi lah, menari lah, berlakon teater, semua daripada Boleh nyanyi? Taklah, sekarang taklah. Pernah masuk nyanyi Pernah, tak, tapi masa sekolah-sekolah punya je okey. Tapi masuk industri berlakon bila saja berlakon, kan? Bila berlakon, daripada sekolah menengah tu sampai masuk universiti tu berlakon. Dan ada, kena cerita ke Ustazah? Tak payah. Cerita paling glamour? Tak tahulah. Tak ingat dah. Paling glamour. Tak, sebab adalah tu. Ustazah kan beza umur kita dalam berapa tahun je. Sebab dalam 3 tahun kan. Ustazah rasa macam nama Diana Amir ni memang nama besar lah masa tu. Betul. Nama besar dalam industri. Lain pun. Elfa pun. Betul. Saya minat dia macam masa tu. Saya suka saya dengan mak mertua saya. Tapi masa tu saya dah pakai Saya tudung pun lah. suka juga. Saya suka juga. Saya dengan mak mertua saya suka dekat gigi dia masa tu. Allah. Ya. Kita rasa dekat gigi Alfa masa tu comel dia ni. Gigi dia comel sangat. Lepas tu berlakon pun comel. Nantilah saya minta nak tengok gigi. Sama lagi gigi mesti sama. Sama tak berubah. Sikit berubah. Sikit meluruskan. Proses hilang dah manis tu. Taklah. Comel lagi. Jadinya tuan-puan sekalian, kita bersama dengan mereka yang ria melalui proses hijrah. Kalau saya pun berhijrah juga, tapi dari sudut mungkin yang tak nampak jelas. Tapi mereka ni jelas terlalu ketara. Daripada free hair kan, tak pakai tudung, sampailah cuba tengok sarung tangan, stokin apa semua, Masya Allah.
ia bukan satu perkara yang mudah sebab dunia glamour itu sangat indah, sangat mengasyikkan. Tak? That's good. Sangat tidak. Tapi masa zaman glamour tu seronok lah. Tak? Kita lebih suka kepada berlakon je sebenarnya. Itu passion kita punya. Minat kita ialah berlakon. Tapi yang dia punya... Yang lain keliling-keliling tu kita tak suka langsung. Okay. Benda tu tak ada pernah indah. Benda tu. Masuk tak indah tu serabut. Pergi event tu tak best. Kena bersiap tu tak best. Kena pergi interview untuk TV, ambil gambar tu tak best. Gosip-gosip tu tak best. Tapi Alhamdulillah kita tak ada gosip sangat. Yang kita suka buat tu adalah lakonan. Itu je. Kita sebab tak nak yang lain-lain. Minat berlakon. Contoh kau nyanyi, minat nyanyi. Sebenarnya bagus respon diorang ni. Nampak memang nampak jujur. Dan insyaAllah memang jujur sebab dia macam ni. Bagi orang-orang muda, kan, dia orang tengok, bestnya artis. Wah, glamour. Semua hidup mewah. Lepas tu, orang semua macam nak masyhur. Faham kan? Okey. Jadi, ujian nak masyhur ni menjadi sangat dahsyat akhir-akhir zaman ni. Bila masing-masing buat apa sahaja untuk glamour. Jadi, bila kamu berdua kata macam tak seronok, rupanya Allah memang jadikan bila kita orang Muslim ni, orang Islam, bila buat sesuatu yang bertentangan syariat, sebenarnya Allah tarik rasa seronok tu. Allah tarik. Dia seronok tu macam luaran saja. Tapi hati tak tenang, rasa gelisah, serabut. Masya Allah. Kita pun tak lama. Walaupun kita buat benda tu dengan niat untuk sebenarnya dapat nafkah untuk keluarga. Jadi yang benda-benda yang kita minat tu berlakon. Contoh kita minat berlakon kan, kita minat berlakon tu atau menghiburkan orang dengan bakat yang Allah turunkan kat kita tu, itu kita minat. Tapi yang keliling-keliling tu contohnya kita nak kena pergi promosi ataupun nak kena buat benda lain atau photoshoot ke benda-benda lain tu, itu adalah macam satu benda yang beban yang kita terpaksa lakukan atas mendapatkan kerja-kerja lain untuk promosi. Itu dia macam terpaksa lah. Macam sama juga kalau kita buat kerja lain, ada part-part kerja lain, sudut-sudut tu yang kita tak suka tapi kita terpaksa buat pasal dia diselaputi dengan apa yang kita nak bekerjakan tu. So macam tu lah. Betul. Hari tu kan Ustazah ada jumpa seorang pelakon veteran. Kalau sebut ni kita semua kenal lah, tapi tak nak sebut nama dia. Pelakon veteran ni dia memang pakai tutup aurat elok, tudung dia longgar, labuh. Lepas tu dia pakai lengkap lah, stokin apa semua. Tapi dia masih lagi diterima baik dalam lakonan. Alhamdulillah. Lepas tu kan, bila sebut ni semua orang kan kenal dan dia ada dapat tahu kan. Ustazah ada jumpa dia. Lepas tu kan dia kata, Ustazah, saya berkekalan dalam industri ni supaya saya jadi penyeimbang. Sebab dia kata, contohnya pelakon-pelakon muda sekarang sangat dahsyat, dia kata. Kadang-kadang tu datang set dengan baju tidur. Masuk datang set tu daripada rumah dengan tali halu satu je. Dengan kalaulah masyarakat kita tengok pelakon tu seksi, maksud di Instagram ke ataupun mana, hakikat sebenarnya dia orang lebih seksi daripada tu. Kadang tu macam tu lah dia kata. Jadi dia sebagai orang tua dalam industri, dia ada kuasa boleh nasihat. Sama-sama muda mungkin susah sikit lah nak nasihat. Jadi dia sebagai orang tua, dia boleh sound direct. Lepas tu dari segi semayang, dia kata ramai yang tak jaga solat, ramai yang tak jaga apa semua tu. Tapi sebab saya orang lama, saya boleh sound berhenti, boleh ajak. Dan dia jenis yang sound direct, maksudnya dia jenis yang tegas juga. Jadi sampai masa orang kata saya kerek ke, orang kata saya demand ke, macam yelah syuting nak kena stop sebab nak solat, ada orang nak kejar habiskan kan. Lambat sikit solat tak apalah, ni sebab bila nak solat kita wuduk, nak kena make up balik. Jadi dia kata, saya rasa kalau saya berhenti tak tahulah. Saya niat sekarang supaya saya kekal untuk jadi penyeimbang, tak teruk sangat. Kita ingat bila ramai artis dah berhijrah, maksudnya industri ni akan semakin pulih. Tetapi bila ada masuk artis-artis muda yang semakin jauh daripada agama, yang ni, jadi kita tak nak jurang tu jauh sangat. Kalau kita tengok Indonesia, bukan kita nak puji Indonesia ya, artis dengan ulama tu dia macam boleh duduk satu tempat. Kan kalau kita tengok ada program dia
dia ada jemput ustazah, tapi atikat sebelah seksi. Dia boleh duduk satu majlis lah. Maksudnya walaupun kita kadang tengok macam tak hormat dekat ustaz-ustazah tu, pakailah tutup elok sikit. Contoh kan. Tapi dia boleh pergi ke situ supaya jurang di antara yang menyampaikan ilmu dengan menyampaikan bakat tu tak jauh. Sebab itu setengah daripada sahabat-sahabat kamu yang dah berhijrah tapi dia tetap ada industri, bagi dia sokongan. Betul. Kan bagi dia sokongan. Kami tak pernah macam suruh berhenti ataupun apa, pasal pada Effa personally, Effa tengok benda tu adalah sebagai rezeki. So Allah yang berikan dia, Allah yang tempat dia kat situ. Kalau dia bukan rezeki dia tak ada kat situ, kalau Allah tak izinkan dia tak akan ada kat situ. Pasal ramai juga yang cakap dah hijrah tu berhentilah berlakon ataupun berhentilah bernyanyi. Benda tu dia ada dakwah di sebalik lakonan, ada dakwah di sebalik nyanyian, ada dakwah dengan cara kita halus ataupun cara kita yang tegas. Semua dalam kebaikan ada terselit keburukan, dalam keburukan ada juga terselit kebaikan. Jadi kalau fikir dalam keadaan macam tu, apa-apa orang buat kita husnuzon aja dan fikirkan orang tu niat baik, insya-Allah baiklah rezeki orang tu. Masya-Allah, bagusnya Ustazah Effa. Masya-Allah. Okey, Ustazah Diana, apa pendapat mereka yang masih kekal dalam industri? Masya Allah, saya takut nak bagi pendapat. Tapi saya nak cerita yang pasal yang bukan kakak, panggil apa? Tapi saya panggil kakak lah. Yang sama juga sebenarnya, saya tahu siapa yang Ustazah bercakap tu. Sebab masa saya awal-awal berhijrah dulu pun, saya pernah berlakon dengan dia lah. Lepas tu, masa tu kita tak biasa tau macam pakai tudung dalam rumah. Apa tu, kampung yang ada zinc macam tu panas. Jadi tengah panas tu, bila zinc tu lagi panas, bahang lah kan. Lepas tu saya, Masya Allah, saya mengadu depan dia. Saya cakap panasnya kan, lepas tu kita kena pakai tudung pula. Apa semua kan panasnya. Masa tu berlakon pakai tudung? Masa tu dah pakai tudung. Tapi saya macam masa tu baru lagi, so macam tengah nak membiasakan. Lepas tu tengah memang panas sangat lah tengah hari macam tu kan. Dengan kipasnya pun tak boleh buka. Kalau syuting kan kipas kena tutup. Lepas tu saya cakap dengan dia, ya Allah panasnya kak. Saya cakap dengan dia. Lepas tu sekali kak sebut nama pula. Sekali kak tu cakap, dia kata ini baru panas sekarang ini, tahu tak, wanita zaman Nabi dulu lagi teruk, dia orang punya ujian dia orang, dan juga kalau ada apa sahaja yang Allah turunkan kepada apa tu, mereka tu dia orang terus buat. So kita baru panas kita baru panas kat sini je. Kalau wanita zaman Rasulullah SAW dulu lagi banyak dugaan dia. So saya macam bila dengar cakap saya tahu betul lah, ni panas sikit je sebenarnya. Kita tak berjuang macam wanita zaman Nabi dulu, nak kena buat lagi macam-macam dahsyat semua kan. So saya macam ni berjuang sikit je, berpeluh je ni. Berpeluh pun exercise, boleh kuruskan badan semua kan, banyak lagi kan. So saya macam okey lah. So macam betul lah maksudnya bila ada orang-orang yang macam akak tersebut yang masih lagi berhijab, berkekal tu. So dia memberikan macam, dan dia tak diam, dia ada juga cakap, ada juga bagi dakwah walaupun sikit tapi dia bagi. So diorang akan jadi ejen perubahan lah dekat satu-satu. Ejen perubahan. Dia macam ni, macam ustazah ada lapangan ustazah, kamu ada lapangan kamu. Maksudnya lain padang lain belalang kan. Jadi ustazah tak boleh masuk dalam set penggambaran nak bagi nasihat, faham kan? Tak boleh masuk dalam industri seni nak bagi nasihat. Tapi orang seni yang berada dalam industri tu boleh bagi nasihat. Kalau semua orang yang berhijrah semua keluar, apa akan jadi kepada industri seni kita yang kita harapkan satu hari nanti suasana tu berubah. Seperti industri seni Turki, Iran. Turki sebenarnya dahsyat. Sebenarnya kalau kita tahu berkenaan dengan Turki, kita tahulah sebenarnya memang Turki tu ada sebuah negara yang sebagai satu teraslah perjuangan Islam, Khalifah Turki. Tetapi kerana Kamal Atatürk tu Turki bertukar terus sekular dia. Bahkan kalau kita kata Malaysia memang sekular, maksudnya nampak ada sekular tu, tapi di Turki tu ibarat tak ada, Islam tu macam tak ada, berubah terus. Dia macam, kalau arti dia tu samalah macam Barat, samalah macam Mak Saleh. Memang dahsyat sungguh-sungguh walaupun Muslim. Tapi maksudnya di Malaysia ni, kalaulah semua yang berhijrah tu keluar, siapa akan jadi ejen tu yang menyeimbang, yang dia orang akan rasa malu dan segan kan nak buat ni. Dan tak mustahil jadi macam industri di Iran dan sebagainya, insya-Allah. Jadi dan kita puji mereka ni sebenarnya ada usrah, ada Khadijah kan. Khadijah, insya-Allah. Ada Khadijah, ada sebenarnya beberapa usrah lagi yang kita tengok sekarang aktif dengan Ustaz Wadi lah, dengan ni sebenarnya dia orang pun beberapa kali juga jemput. Tapi ustazah
belum berkesempatan. Tahun Macam depan tu. ya. Tahun depan. Tahun depan. jadual tak free. Jadual tu. Masya Allah. Berapa kali sebenarnya berapa pihak yang jemput nak buat program dengan grup artis. Orang kata, kenapa artis tu buat sesama dia je? Contoh kan. Ada orang jumpa saya, dia kata apa? Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang tu kan, dia jumpa kata, Ustazah, boleh ke saya nak ambil gambar dengan Ustazah? Boleh. Ingat kau Ustazah nak ambil gambar dengan artis je. Allah. Contoh kan. Ada, kenapa pula cakap macam tu? Saya ambil gambar dengan semua orang. Sebab dia kan bila orang agama bergaul dengan artis, dia jadi fitnah kepada orang-orang yang tak suka. Betul. Maksudnya orang yang tak suka jadi fitnah. Akan kata, apa ni, artis jemput pergi. Sikit-sikit dengan artis. Kalau artis layan, orang biasa tak layan. Kalau orang yang kenal saya contohnya, dia orang tahu setiap kali saya pergi kuliah, contoh ceramah lah di masjid mana-mana pun, habis ceramah 2-3 jam tu untuk jumpa semua orang yang datang. Sebenarnya penat. Ceramah 2 jam dah penat. Lepas tu yang beratur makcik-makcik tu sampai kadang 2 jam 3 jam. Saya dah rasa nak pengsan tapi layan sampai orang terakhir. Tapi Ustazah sentiasa peluk, doakan, senyum, Masya Allah. Kadang habis ceramah pukul 10, pukul 12, pukul 1 baru selesai. Orang lain dah balik dah. Kita sampai orang terakhir. Saya bukan nak kata apa. Saya pernah diberi nasihat oleh seorang alim. Dia pesan macam ni, Ustazah, 2 golongan yang Ustazah kena dekat. 1 artis, 1 LGBT. Dia pesan 2 golongan ni. Sebab manusia akan rosak sekarang ni akhir zaman dengan 2 golongan ni. Sebab artis bawa hiburan menyeronokkan, semua orang suka hiburan. Remaja dirosakkan dengan hiburan. LGBT ni bukan remaja, orang-orang tua, orang dewasa. Orang-orang yang maksudnya tak kira remaja ke apa. Sekarang ni dia pesan macam ni, LGBT ni Ustazah ajak pergi rumah buat dakwah tertutup. Jangan buat dakwah terbuka, sebab manusia tak boleh terima. Boleh faham mana nak tengok macam mana kita nak bawa benda tu, ataupun penerimaan tu macam mana, orang belum faham, betul? Maksudnya sangkaan orang, macam mana kita nak layan orang yang macam tu, macam sebab saya ramai kawan-kawan macam tu. Tapi diorang baik-baik, masya-Allah. Diorang pun sendiri tak tahu tempat diorang kat mana. Betul. Diorang macam selalu kena macam dilabelkan kaum yang dilaknati. Betul. Tapi sebenarnya pada saya bukan kaum tu yang dilaknati, perbuatan. Kan jangan perbuatan. Benci orang, benci perbuatan yang tak elok tu. Betul. So memang perlu pada saya lah, memang perlu ramai orang approach dan berbincang tentang benda ni supaya educate orang ramai tentang macam mana penerimaan. Jangan menghukum orang, menghukum perbuatan yang tak baik tu. Betul. Orang tu tak salah. Itu ujian yang Allah berikan pada orang. Allah cipta orang tu macam tu, kadang-kadang daripada lahir, kadang-kadang kemudian dia diuji. Tapi maknanya ujian tu masing-masing punya ujian. Belum tentu kalau kita diuji seperti mana dia diuji tu kita boleh. Kita boleh. Dia lebih kuat daripada kita tu pasal Allah uji dia. Saya sangka macam tu dan cakap macam tu dengan kawan-kawan saya macam tu. Saya kata Allah pilih kau sebab kau lebih kuat daripada aku. Pasal aku kalau diberikan ujian yang kau diberikan ni, aku rasa aku tak mampu. Tapi insya-Allah kau mampu. Betul. Sebenarnya saya kan macam kalau pergi KL, pergi kadang-kadang tu supermarket macam tu kan, mall, saya jumpa grup LGBT. Tak apa ke saya sebut maknya? Dia marah tak panggil maknya? Tak ke? Tak maknya lah yang lelaki. Dia orang kenal. Ustazah macam tu kan. Ustazah, I minat dia Ustazah. Suami saya pun gelak lah. Suami kata okey, itu semua lelaki ya. Kan kalau lelaki yang normal cakap minat ni, tapi Ustazah boleh tak nak ambil gambar dengan you, macam tu kan. Saya pun kata saya kan garang ceramah. Okey je, I suka you, macam tu kan. Lepas tu cik suami pun layan ambil gambar. Tapi suami tu sebesalah nak duduk sebelah dia orang ke apa semua kan kita. Tapi alhamdulillah setengahnya okey, jumpa tu nangis-nangis. Terus kata bila kenal dia orang tu
Allahu Akbar. Jumpa tu kan, Ustazah saya macam tu kan, gini. Saya selalu dengar macam Ustazah, saya tahu saya teruk, saya banyak dosa, saya ni kalau mati ni macam neraka lah tempat saya. Memang saya confirm neraka. Dia tanya soalan macam tu. Kita tak. Allah tu Maha Pengampun. Allah tahu kamu struggle, Allah tahu kamu sekian-sekian. Tapi kan saya rasa macam sayang, sebab saya setakat tu je saya boleh cakap. Saya jumpa tengah jalan. Saya kalaulah boleh, sebab Allah dah buka jalan. Dia ikut kita. Dia macam boleh terima kita. So apa salah kalau saya ambil nombor telefon dia, deal, boleh buat lebih. Saya sebenarnya boleh buat lebih. Saya selalu kata bila nak start. Sedangkan ada seorang alim ni, memang orang betul alim, seorang guru dan juga seorang orang yang faqih. Dia pesan dua ni. Dan dua ni dia kata, saya cakap macam ni. Tapi bila saya dekati artis, sampai saya Ustazah minta maaf tau. Antara sebab bila Ustazah mula menolak tawaran bukan yang bila program dengan artis, kan Ustazah kerap sebenarnya bukan nak tolak, tapi bila terlibat je, orang sebarkan fitnah yang tak elok. Orang bagi gambaran yang tak elok. Ustazah tengok kalau pecamah lain tak ada orang serang, tapi entahlah kenapa bila mungkin dengan Ustazah tak tahulah. Jadi Ustazah macam okey, tak nak ada kontroversi, so Ustazah tak boleh petik mana-mana artis macam entahlah macam tu. Tapi bila ada seorang ulama ni kata, orang alim ni kata, tak boleh Ustazah, kena terus. Apa yang manusia yang suka bersangka buruk, suka mencari keburukan, biarkan. Yang penting kita tahu dakwah kita. Macam tu. Okey, LGBT tu belum start lagi. Okey, mungkin Diana ada nak sebut pasal LGBT? Ada kawan-kawan? Sekarang ni saya tak berkawan sangat dengan saya. Saya pun tak tahu sangat situasi semasa. Pengalaman. Contoh, walaupun saya dah berhenti berlakon lepas pakai tudung ni, tapi dapatlah sikit-sikit kadang-kadang. One off punya job, selling movie. So satu hari, I think 2017 ke 2018 macam tu lah, tak ingat. So dapat satu job kat Malaysia. Telemovie watak kecil je. Watak kecil. So itu time tu dah pakai tudung. Jadi datang set, dah lama tak syuting kan, nervous lah datang kat set. Tapi dah bagi tahu awal-awal, memang kalau bila sampai tu kita akan jumpa set tu, penggambaran tu director dia maknya. Tapi baik sangat dia. Dia antara yang saya rasa masya-Allah lah. Lepas tu makeup artist pun of course maknya. Dan lepas tu yang wardrobe, yang jaga wardrobe perempuan. Tapi jaga wardrobe perempuan. Tu yang lain lelaki lah. Dan juga ada pengkit lah. Ada pengkit kat situ. Jadi bila saya datang tu, saya cakap dengan makeup artist tu, kata saya waktu solat, pasal saya tak banyak scene, so saya cakap habiskan, saya akan tengok. Lepas tu kata okey, ada time ni, boleh tak saya habiskan scene saya cepat, saya akan cuci makeup, lepas tu saya akan solat, lepas tu makeup balik. Tapi bila waktu saya akan, maknanya ambil Zuhur tu hujung, ambil Asar tu awal. Jadi taklah berkali-kali nak cuci makeup. Pasal kita pun nak fikir nak memudahkan urusan supaya kita pun tak susah dan tak menyusahkan orang kan. Pasal kalau boleh memang nak kena ambil setiap awal waktulah. Tapi kita cuba adjust. Jadi kita dapat, dia pun dapat. Macam tu. Jangan kata boleh je. So ni maknya ni tau kan. Dia macam boleh. Lepas tu dia support. Lepas tu adalah scene-scene yang kena salam bapa. So sebelum saya nak buat scene tu, director yang itu dia datang kat saya, dia cakap tak apa dek, yang part ni kita cheat aja. Jadi nampak macam shot, yang long shot tu kita nak sambut tangan, tapi belum sambut kita akan potong. Lepas tu ambil daripada belakang je. Macam ni je. Jadi tak pegang pun. Sebelum kita tanya, dia dah fikirkan untuk kita dulu. Lepas elak so tapi diorang dua ni, yang dua maknya ni, yang jaga saya punya aurat dan jaga waktu solat saya, jaga tertib saya. Pasal dia bila baju jarang sikit, dia tanya ada tak seluar kat dalam. Ada, jangan takut. Macam ni tangan ni nampak lah, kasih dia pakai hand sock. Kenapa tak ada hand sock? Dia diorang yang lebih jaga aurat saya
daripada yang perempuan-perempuan. Ya. Sebenarnya. Dia pengalaman dia mungkin orang yang golongan seperti ni jiwa dia lebih lembut ke macam mana? Prihatin. Dia nak sangat menjadi wanita. Jadi macam kalau jiwa dia tu jiwa wanita. Jadi bila dia lelaki tapi dia nak jadi wanita, dia kena buat lebih untuk menjadikan diri dia wanita. Jadi dia faham lebih pada saya lah apa yang saya nampak. Dia paksa diri untuk faham lebih, faham lebih kepada keperluan wanita. Lebih macam sensitif lah dari benda tu. Faham. Jadi masya-Allah sangat benda tu. Terlihat jugalah untuk memahami, dia kena dia nak buktikan yang dia memahami perempuan dan support wanita. Yes. Dan pakai tudung. Okey. Tuan puan sekian perbincangan kita malam ni. Ada hikmahnya kenapa kita bincangkan ni. Ya, sebelah kita adalah Masjid Nabawi. Dan Allah temukan kami di sini supaya kita balik Malaysia nanti, macam cik suami cakap, balik Malaysia nanti kita nak buat apa? Allah bawa kita, tak semua orang diizinkan untuk datang buat umrah. Mesti ada sebab. Adakah untuk diri sendiri je? Faham kan Diana kan? Maksud ada orang dia balik ulang-alik buat umrah demi umrah untuk diri sendiri saja. Ada orang bila balik dia dapat semangat, dia plan nak buat apa. Contohkan nama Diana, memang orang sekarang memang ingat lagi Diana Amir adalah pelakon sikit-sikit. If Diana Amir buat satu program dan menjemput artis, itu lebih dekat dengan mereka berbanding Ustazah buat program dia jemput artis. Faham kan? Sebab itulah bila dah berhijrah, sebenarnya ada tanggungjawab besar bagi grup ni untuk bagaimana nak dekat dengan mereka yang masih jauh kan. Alhamdulillah. Diorang pun memang bila kita ada grup tu kan Ustazah, saya Ustazah pengalaman lama. InsyaAllah. Alhamdulillah memang kita orang pun dah banyak jadi kawan-kawan yang rapat juga. So yang memang selalu Alhamdulillah ada banyak kelas, bukan kelas Khadijah saja, adalah kelas-kelas lain yang macam sub. Jadi macam Alhamdulillah dia punya, sebab kita tahu kalau kita nak berhijrah ni kena ada ilmu kan. Kalau tak ada ilmu macam mana kita nak mengamalkan. So dia orang ni sentiasa ada kelas ataupun sentiasa diajak pergi ke kelas-kelas luar juga. Alhamdulillah, banyak-banyak ilmu kat luar. So kita nampak memang pencarian ilmu tu agak aktif jugalah di kalangan artis ni, Alhamdulillah. Dan ikhlas tu hanya Allah saja yang tahu, malaikat pun tak tahu kan. So kita jangan menilai mencari adakah mereka ikhlas ataupun tidak ke, dan mendoakan yang macam mereka ni akan tidak kuat ke. Doakan diorang untuk istiqamah. Jangan mencari apa lagi salah diorang, apa lagi kurang diorang. Doakan yang diorang akan kekal dalam jalan tu. Sebab kita takut kalau kita ni menjadi orang yang macam merendahkan mereka punya macam usaha, nanti kalaulah diorang give up, contohnya give up dan terus tak naklah pakai hijab macam ni, semua benda dia buat salah kerana kata-kata kita yang macam merasakan yang dia masih lagi, memanglah takkan perfect kan, manusia memang takkan perfect. So kita lebih baik kalau kita lebih doakan diorang. Kepada semua orang lah yang belum berhijab pun, insyaAllah kita doakan yang kita, kalau kita nampak benda-benda yang baik yang dia buat tu, kita ambil benda yang baik tu. Tapi jangan pula kita sokong benda-benda yang tak elok yang dia buat kan, Ustazah kan? Jangan semua benda pula kita sokong, nanti kan confuse sebab nak ambil hati, semua kita support. Betul. Macam bila dia nak sebut, kadang tu orang tu baru nak hijrah, lepas tu kita nak expect dia terus semua perfect. Jadi bila dia buat pakai tudung dia mungkin belum tutup dada. Baik, pakai tudung tu biarlah elok-elok, nak pakai pakailah betul-betul. Buat apa pakai nampak dada. Dia baru nak start berperingkat kan, step by step kan. Okey, kita dengar pada adik ni pula. Baby belajar apa? Baby belajar maksudnya dulu study background business management. Sekarang baby kerja? Sekarang tak bekerja. Tapi banyak kerja. Baru start. Okay. Baby, masa kakak masuk industri berlakon tu, baby happy ke? Baby rasa macam tak suka tengok kakak berlakon ke? Kecil lagi masa tu? Kecil lagi. Tapi duduk satu bilik akak jugalah masa tu. Ada ikut akak selalu shooting juga. Ya. Rasa glamour tak adik dia nak ambil masa tu? Jadi adik dia nak ambil. Biasa je. Zaman tu sebenarnya tak ada FB, TikTok, IG. Ya, sebenarnya zaman tu kan. Yulah. Tak ada lagi, tak aktif lagi. Dia awal lagi. Dia mula dulu kan.
Jadi dia time tu yang Facebook Friendster. Facebook. MySpace. Ya. Sebenarnya artis sekarang cepat naik walaupun baru sebab ada media sosial ni lah. Okey, apa nasihat baby kepada siapa baby? Tiba-tiba nasihat baby pula kan. Kepada semua baby di sana. Kepada ahli baby sedunia. Kan, kepada anak-anak bosu yang baby-baby memang kan. Okey, jap saya cari soalan yang tepat. Okey. Nervous kan? Okey. Baby umur 26 27. Okey, saya tanya soalan ni. Tahun depan umur 28 kan nak nikah kan. Baby pernah tak rasa macam dah lambat daripada orang lain kahwin? Dan soalan ni kita akan tanya juga kepada Eva. Eva bayangkan ya, Eva umur dah 37 dan Eva tak pernah nikah. Sebab semalam bila tanya Eva sebab Eva kata insya-Allah tahun depan nak nikah. Lepas tu nak ada hijrah insya-Allah. Lepas tu saya ni memang jenis penyibuk tu tanya, Eva pernah nikah ke? Kan yelah macam kan ada setengah artis kan, okey, rezeki nikah tu banyak kali. Rupanya Eva tak pernah nikah dan sama ni single mingle. Masya-Allah, maksudnya akan bernikah insya-Allah pada umur 38 kan. Jadi yang ni 28, tahun depan ni 38 insya-Allah. Jadi saya tadi kan macam dengan suami sweet-sweet tu kan. Kami sweet macam tu je dengan suami, bukan sweet-sweet macam mana. Tapi memang selalu akan dapat komen, Ustazah kontrol sikit kesian kami yang single ni. Alah kesiannya kami yang single ni. Jadi kita tanya soalan pada baby dulu. Sebab macam mana baby kan menghadapi situasi walaupun 27 tu tak adalah tua sangat. Masih muda. Tapi masih lagi rasa lambat daripada orang lain dan orang mula tanya kan. Macam mana baby lalui tu? Tapi sebenarnya sejujurnya memang orang ada bertanya juga kat baby, bila nak kahwin, dah umur berapa kan? Ya. Lepas tu dengan kawan-kawan pun dah ada anak bersama. Lepas tu fikir mungkin belum lagi jumpa yang tepat. Ya. Sebab tu Allah macam bagi ujian, petunjuk macam tu. Dan so, tak adalah rasa sangat tu. Tak stres sangat. Tak. Masa mula tu stres dengan orang-orang sekeliling. Tapi kakak tak bagi kahwin kalau tak jumpa. Oh, kakaknya yang banyak reject. Tapi kan suara macam hampir sama lah. Suara dekat. Mesti diorang nampak saya macam paling kecil sebenarnya. Sebab saya duduk tenggelam. Saya tak adalah kecil sangat sebenarnya. Ketinggian lebih kurang kan. Ini yang paling comel ni, paling ni. Eva. Eva 37 Eva. Eva adalah lambang wanita yang sabar dalam bab jodoh. Kalau orang fikir kan rupa ada, kerja ada, apa yang tak ada? Banyak yang tak ada. Tak, dari segi zahir orang menilai macam semua lengkap package-nya. Tapi kenapa tak nikah? Tak ada orang nak ke, tak laku ke, banyak reject ke? Lepas tu bila orang duk tanya-tanya rasa stres tak? Tak. Okay, so macam mana? Banyak tu soalan kan? Nombor satu, banyak reject. Sebenarnya tak banyak orang nak, Alhamdulillah. Sebab first yang tak banyak orang approach. Eva rasa benda tu adalah benda yang sangat Eva bersyukur sekali daripada muda, umur muda Eva ambil tu sebagai satu yang Allah melindungi. Oh, Eva syukur tak ada orang ramai approach. Orang segan rasanya. Baguslah. Macam orang segan tu bagus. Eva kalau orang tak segan tu lagi Eva rasa macam tak suka. Eva tak suka bila lelaki suka Eva. Macam tu. So bila ramai orang kata tak ada ke orang minta nombor, tak ada ke orang datang merisik, tak ada ke ni impossible, kata memang tak ada, Alhamdulillah. So bila tak ada benda tu dia rasa lebih relax lah. Maknanya Allah lindungi dan buat ada rasa segan dekat hati lelaki-lelaki yang memandang tu. Biar kau suka tapi kau diam. Tapi Eva pun memang garang. Dan Eva lebih macam kasar dan tegas, maskulin. Sangat-sangat maskulin. Jadi memang tahu yang ramai lelaki segan. Jadi macam benda tu bersyukurlah. Satu-satu. Okey, Eva kalau tengok orang lain ada anak, tak teringin nak jadi ibu, nak ada anak. Eva memang suka anak. Tapi macam kalau boleh ada anak tanpa ada suami, dia macam lagi memudahkan lah. Anak-anak dia anak-anak kawan Irma. Memang saya tak memang ada rasa apa ni orang kata hard feeling kan.
Maksudnya bila tengok anak sedih, belum ada anak, tengok laki orang sedih, tak ada laki. Dia tak sedih, dia rasa Masya Allah kau ada, kalau contoh ada berbahagia je dengan orang. Berbahagia. Tapi macam awal-awal mungkin ada rasa sikit, kenapa Allah tak kurniakan tu untuk aku, sedangkan sebenarnya saya ni kalau tengok dengan saudara-saudara makcik-makcik ke apa kan, diorang semua kata Elfa ni daripada kecil mental, mesti dia yang kahwin dulu. Tu dengan kawan-kawan pun, kawan-kawan sekolah rendah ke kawan-kawan menengah, ni minat kahwin-kahwin, mesti kau kahwin dulu. Tapi sekarang ni semua kawan-kawan sekolah rendah, semua kawan-kawan sekolah menengah semua dah kahwin, dah ada anak. Elfa je sampai sekarang tak ada, tinggal seorang. Kau tak silap tinggal seorang lah. Kau kawan sekolah menengah tu lah dengan sekolah rendah. Dan kalau adik-adik saudara pun Elfa yang last yang umur-umur ni lah. Tapi jadi memang Elfa nak kahwin bila kecil tu, memang doa nak kahwin umur paling lambat 24. Tapi 24 tu sampai tak ada jodoh. 20 lepas tu okeylah 26 lah. Tak ada. 27 tak ada. Lepas tu kemudian tu fikirlah kenapa Allah takdirkan macam tu. Dan bila fikir macam okey je kalau tak ada, sebab bila dah umur-umur macam tu, tengok kawan-kawan lain semua dah ada anak, dah ada suami, diorang tak ada kebebasan untuk melakukan benda-benda yang orang single boleh buat. Okey. So Elfa ambil positif dari sudut. Yes. Sebab bila kita single, macam sekarang ni masih single, bila Elfa nak keluar pergi mana-mana, mission ke, lagi-lagi pasal sekarang ni kita buat humanitarian mission, Elfa dengan Diana, dengan Irma semua, dengan Islamic Relief Malaysia kan, sama-sama dengan Heliza pun pergi mission. So kita cuma minta izin ibu bapa je, atau bagi tahu ibu bapa. Tapi kalau kita ada suami, kita kena minta izin suami. Kalau ada anak, kena fikirkan anak. Bila tengah buat mission tu, fikirkan anak. Betul. Tapi bagi Elfa, kalau Elfa apa-apa jadi, Elfa kat mission, Elfa awal dah bagi tahu mak bapak macam apa-apa jadi, reda, tawakal. Tengah melakukan bermusafir, melakukan benda baik, insya-Allah baiklah pengakhiran tu, macam tu. Tapi kalau ada anak, kalau ada suami, tak boleh lah bercakap macam tu kan. Suami kata kenalah fikirkan anak-anak apa semua. So dan bila kita single, kita boleh ada kebebasan untuk buat macam-macam benda. Contoh Elfa nak menimba ilmu. Kalau Elfa nak belajar overseas, walaupun umur Elfa dah macam ni, boleh je buat benda tu, tanpa kena fikir 2, 3, 5, 10 kali. So Elfa ambil ke single ni sebagai benda untuk teruskan memperbaiki diri sebanyak mungkin. Pasal singlehood is freedom, dan kita dan Elfa pernah buat singlehood punya talk. Dia kata kenapa Elfa okey dengan keadaan single ni. Lagipun keluarga Elfa memang jenis yang tak tanya bila kau nak kahwin. Keluarga, saudara mara semua tak ada tanya benda-benda macam tu. Tak pernah kasih stres yang macam tu. Orang luar yang tak kenal yang macam tanya bila nak kahwin, tapi tu nak jodohkan apa semua. Tapi Elfa straight cakap, tak nak, saya tak nak. Tak perlu. Saya tak perlu bernikah. Saya tak perlu orang carikan. Sekarang ni macam mana boleh terbuka ni? Siapakah dia yang Allahu berjaya membuka hati Ustazah, Elfa? Kita belum announce sebenarnya. Tahu Ustazah yang announce dulu. Saya Kita dia macam adalah jadi ni macam bahan rasmi dah ni. Tak rasmi sangat pun. Ini doa saja, Doa saja. Dia tak ada rasmi, tak ada rasmi betul. lagi. Nanti tapi kan tak mustahil je pemberita Allahu Akbar. yang online ni kan. Tak apa, dia orang tak akan dapat apa pun. Itu doa. So bila terbuka nak bernikah tu, macam mana nak cakap Dah jodoh sampai Allah mungkin kot nak cakap dah jodoh sampai pun tak tahu juga. Mungkin Allah mudahkan jalan. Tapi apa-apa pun boleh berlaku kat hujung tu. So kita Elfa dah macam sampai tahap yang betul-betul reda. Kalau tidak bernikah sekalipun, alhamdulillah. Betul. Sebab Masya Allah. masih boleh melakukan banyak lagi benda-benda yang baik bila dalam keadaan single. Asal ramai yang macam cakap pernah tanya advice lah macam mana nak cari jodoh. Elfa cakap benda ni untuk lelaki dengan perempuan. Jangan bila kita nak cari jodoh tu, kita selalu cakap aku nak jodoh yang macam ni, nak bakal suami perangai macam ni, sifat macam ni, rupa macam ni, kerja macam ni, macam ni. Lelaki pun akan sebutkan sifat-sifat yang sama bagi wanita yang diorang idamkan tu. Tapi
diorang lupa yang sebenarnya kita tak boleh tentukan benda tu. Benda yang kita boleh tentukan ada dalam diri kita. So apa yang cakap Eva bagi tahu adalah kalau kita betul-betul nak bernikah, nak menjadi seorang isteri atau seorang suami, kita put in the effort untuk jadi benda-benda tu semua untuk diri sendiri. Macam nanti bakal suami aku nak isteri yang macam mana. Jadi buat benda tu. Sementara menunggu jodoh tu improve lah. Improve. Jadi itulah benda dia. Maksudnya macam ginilah, kita nak lelaki gini-gini. Lelaki yang kita nak tu pun nak perempuan macam ni. So sangat tepat apa yang Eva sebut. Kita tak boleh nak tentukan pun orang yang datang tu macam mana. Tapi yang kita boleh tentukan ataupun boleh kontrol ialah diri kita. Siapa yang menjaga dirinya, mendidik dirinya, memperbaiki dirinya, di sana Allah akan temukan jodoh yang pun sentiasa perbaiki diri. Masya Allah, amin. Insya Allah Eva nanti jadi Umi Eva, Mama Eva. Masih lagi ada. Sebab wanita-wanita yang baik bila ada peluang sangat rugi melepaskannya, kerana zuriat daripada rahim kita tu kan takkan sama. Walaupun Eva sebut kau dapat anak tanpa suami pun okey sebab suka kanak-kanak. Sebenarnya Ustazah masa sekolah menengah pernah sebut macam tu tau. Sebab memang suka baby dan nak jadi mak. Masa dulu doa daripada sekolah menengah, ya Allah bagilah peluang jadi ibu. Ya Allah, tengok perempuan mengandung macam seronok. Macam bestnya mengandung. Lepas tu encik suami dengar. Encik suami keluar kepala. Tak, encik suami kena dengar sampai habis. Bukan maksud saya tak nak kahwin. Tiba muncul. Encik dengar sampai habis. Encik suami muncul tiba-tiba kepala. Macam ni saya daripada sekolah menengah, encik kena bangga saya ada sifat keibuan. Saya bila tengok ada encik tak percaya saya ada sifat keibuan. Kan? Encik tengok saya dengan anak-anak macam mana? Kan bahagia ada sifat keibuan terselah kan. Biasa you tak setuju tu, yang dia keluar tu ya ke keibuan macam tu lah. Tak nak jadi ibu tu daripada sekolah menengah tu dah ada. Pukul 11 Raudah. Sekarang pukul apa? 10:30. Okey baik. Lepas tu memang lebih kepada nak jadi ibu daripada isteri. Lebih kepada nak anak daripada suami. Macam tu. Cik jangan salah faham cik ya. Tapi kita tahu kalau tanpa melalui nikah suami, kita takkan jadi ibu dan takkan jadi takkan jadi ibu lah, takkan dapat anak kecuali anak angkat. Tapi kita nak tu anak kandung. Jadi doa tu lebih kepada ya Allah berilah aku peluang jadi ibu. Ada sebab doa macam tu sebab masa sekolah menengah dulu ada masalah gangguan dari segi kitaran haid tu. Jadi 7 bulan sekali baru datang 3 bulan. Kena jumpa doktor. Jadi kawan-kawan cakap susah ni nak susah nak dapat anak ni. Lepas tu gila jumpa doktor pun doktor tak cakap macam tu, tapi kita awak ni makan ubat baru ni. Jadi saya nak bagi tahu kepada siapa yang ada masalah, belum tentu. Betul. Sebab akhirnya Allah bagi tiap tahun. Bukan nak kata maksudnya rezeki tu kalau Allah nak bagi Allah bagi. Walaupun kita macam jadi masa tu ya Allah betul ke, ya Allah bagilah aku peluang jadi ibu. Bila datang ujian macam tu menguatkan kita berdoa. Berdoa. Macam kamu macam ada keinginan mungkin nak jadi ibu, ada keinginan kan? Mesti. So jadikan doa kuat berdoa. Macam Eva kata kalau tak nikah pun Alhamdulillah, sebab boleh teruskan ni. Tapi mungkin Eva kena kuatkan juga berdoa, ya Allah kerana dengan pernikahan itulah boleh aku menjadi seorang ibu, sebab besar sangat kedudukan seorang ibu. Eva macam bila kat sini walaupun macam kita tak tentu kita akan menikah atau tidak, Eva sentiasa akan mendoakan ya Allah keturunan aku. Keturunan. Ya Allah jadikanlah keturunan aku keturunan yang panglima-panglima mu ataupun orang pejuang agamamu, soleh-soleha. Keturunan yang dijauhkan, diharamkan api neraka. Macam tu. Tapi kita tak tahu kita ada ke tidak, tapi sentiasa akan doa benda tu. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebab zuriat keturunan akan menjadi pahala yang berpanjangan untuk kita. Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung.
Kan rasanya hampir 2 jam juga. 8.30, 9.30, 10.30, hampir 2 jam juga. Masya Allah, terima kasih yang di Malaysia. Sekarang Malaysia pukul berapa ni? Kat pukul 3 kan? Malaysia? 3.30. Bayangkan, Masih lagi dah. lebih kurang dalam 1,000 lebih campur 2 berapa? 1,500 kan? Lebih kurang dalam 1,000 lebih lah. Bayangkan, tuan puan tak tidur, tengok perkongsian kadang diorang ni kan, sangatlah supportive. Apa ni, sahabat-sahabat lama yang nak sebut follower memang saya tak sebut. Malu sebut follower, sahabat-sahabat. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat manfaat. Kepada yang masih single mingle, jadikan Eva, jadikan nama siapa dik? Baby Azina, baby Azina sebagai satu apa ni, contoh. Sebenarnya bila Eva sebut tadi, Eva adalah membuktikan. Kalau saya nasihat, saya kata kepada yang single, sabarlah, bersangka baik. Ustazah Cila umur 22 dah nikah. Bolehlah nasihat macam tu. Tapi sekarang ni Eva yang umur 37 yang bercakap, dia bercakap apa yang dia lalui. Jadi sebenarnya memang saya setuju sangat. Orang yang selalu, dia macam ni, ada orang yang stres sebab dia tak isi. Dia tak isi waktu single dia tu. Sebab itulah, kalau kita tengok macam Heliza pun, dia nikah umur 35, 36 Heliza umur apa? Sama saya 36. 36. Tahun lepas 36 lah. Heliza nikah tahun lepas ke tahun ni? Awal tahun ni. Awal tahun ni kan? 36. Maksudnya, ya. Dan kita lihat biasanya kalau anda diberi ujian Allah, nikah lambat, anda kena isi. Buat sesuatu yang di luar kebiasaan. Kalau buat rutin, jadi kena tambah lagi supaya akan rasa single itu sangat bermakna. Jadi kita tak akan rasa cemburu pada orang yang kahwin, orang yang ada anak. Sebab apa kita kata, dia itu bahagian dia, saya boleh buat perkara yang dia tak boleh buat. Tapi kalau sama je, tak tambah, itu yang rasa kosong. Faham kan? Tak buat sama je. Tapi bila dia single dan dia buat lebih, dia akan rasa ada nilai pada single tu. Itu yang terlibat dengan charity kan. Terlibat dengan siapa Farali kan pergi berkuda lah, pergi pergi buat mission, pergi sana sini semua. Semua nak show macam Sebenarnya bukan artis saja boleh terlibat macam tu. Siapa yang nak memang boleh. Maksudnya jadi aktivis ni bukannya semata-mata orang yang ada nama ataupun ada ni, anda join je mana-mana jadi sukarelawan, jadi aktivis, walaupun anda tidak di highlight, tak dikenali, anda dapat sesuatu yang bermakna. Itu yang kata freedom, single is freedom. Ya, itu memang betul lah. Macam saya, alhamdulillah, encik suami ni sangat support. Tak semua suami yang boleh izinkan isteri keluar dakwah, pergi sana pergi sini. Jadi tak semua yang dapat. Kebanyakan saya jumpa ramai kawan-kawan yang dulu aktif masa belajar, kita sangkakan esok dia akan jadi pendakwah apa, tapi terhenti terus. Suami saya tak bagi, suami saya tak izinkan. Saya nak pergi ceramah hujung minggu, nak kuliah muslimat pun suami tak bagi. Saya sekadar kerja sekolah macam tu. Maksudnya bukan kita rendahkan, kita tahu dia boleh buat lebih. Tapi bukan kata suami tu tak bagus, tapi nak kata itulah cabaran. Jadi betul, dengan single carilah peluang-peluang yang Allah berikan, dan isilah kekosongan itu, anda akan rasa single itu sangat bermakna. Masya Allah. Terima kasih Eva. Kata-kata akhir. Cari pasangan yang akan membuat hidup kita lebih bermakna dan jadikan kita ni lebih baik daripada diri kita sebelum. Jangan cari pasangan yang akan mengkongkong kita dan menjadikan kita tu tak berkembang. Sebab dalam Islam, kita sepatutnya bersama-sama untuk menjadikan kita orang manusia yang taraf paling tinggi. Pasal itulah matlamat kita setiap manusia. Betul. Jadi kita kena cari dan doa untuk pasangan yang cakap, ya Allah, berikanlah aku jodoh yang sebaik-baiknya supaya dia membantu aku menjadi yang terbaik untukmu, ya Allah. Jadi itu, kalau selagi tak dapat tu, selagi tu tak akan kahwin, insyaAllah. Niat pada Allah, berikan aku terbaik. Berikan aku yang terbaik. Allah, hebat. Ni Diana Amir datang ni, suami dekat Malaysia ni. Betul. Dia orang gilir. Sebelum ini suami datang umrah, maulid hari tu, Diana jaga anak-anak. Ini giliran Diana datang, suami jaga anak-anak. Bukan senang nak boleh macam tu, Masya Allah. Okay, kata-kata
Baik Encik. Okey, Nak kena pergi dah. Terakhir untuk orang yang dah berkahwin pula, sentiasa bersyukur sebenarnya dengan pasangan kita, dengan keluarga kita, sebab maksudnya dalam apa yang kita buat tu, insyaAllah Allah nampak segala-galanya, dan pastinya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Kita punya tenaga, kita punya kepenatan kita tu Allah akan balas dekat akhirat kelak. So insyaAllah buat seikhlasnya, insyaAllah lillahi ta'ala. Sayangi kita punya keluarga lillahi ta'ala, insyaAllah pasti takkan sia-sia lah. Itu je. Amin. Subhanallah. Okey, baby. Saya saya malu sebenarnya Ustazah. InsyaAllah Doakan orang. saya mendoakan kepada semua yang masih mencari jodoh, InsyaAllah kita jumpa jodoh-jodoh yang baik. Doakan baby juga. InsyaAllah Amin. baby. Doakan saya juga. InsyaAllah sakinah mawadah warahmah. Jadi terima kasih semua muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan perkongsian malam ini memberikan ilmu yang mampu kita beramal. Masya Allah, insya-Allah. Adinda, kita kena ada lagi. Memang kalian ni bukannya kosong. Maksudnya cakap tu dengan ilmu. Daripada hati yang dalam. Mudah-mudahan Allah kurniakan apa yang kita impikan. Salam daripada Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madinah, bumi cinta.